بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Jadi Alhamdulillah pada pengajian yang lalu kita telah membincangkan sedikit tentang tingkatan pengajian ataupun kedudukan umat Islam dalam ilmu fardu ain. Jadi kita telah maklumkan bahawa ilmu fardu ain yang kita bincangkan terbahagi kepada 3, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan ketiga-tiga ilmu ni dirangkumkan di bawah lafaz ad-din, kan sebagaimana yang ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-Islam. Maka daripada soalan tersebut keluarnya rukun Islam, dan daripada rukun Islam tadi dikeluarkan perbahasan ilmu fiqh. Dan daripada soalan Sayyidina Jibril yang kedua tentang iman, maka daripada soalan tentang keimanan keluarlah rukun Islam, rukun iman yang 6. Dan terakhir sekali Jibril alaihissalam bertanyakan tentang al-ihsan. Jadi daripada al-ihsan tadi kan ulama menyusun ilmu untuk mendekatkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang digelar sebagai ilmu tasawuf. Jadi dalam pengajian yang lalu kita dah bincangkan apabila seseorang mendalami ilmu akidah, maka ulama radhiyallahu taala anhum membahagikan mereka kepada 2 kumpulan. Pertama ialah kumpulan yang mempelajari ilmu tauhid beserta dalil-dalil yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu taala di dalam kitab-kitab mereka. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, maka mereka dikenal sebagai orang yang arif, maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil. Adapun mereka yang mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengetahui dalil bagi segala sifat-sifat yang telah dihafal, kan, bagi segala sifat-sifat yang telah dipelajari dan bagi segala sifat-sifat yang difahami, maka ulama radhiyallahu ta'ala menghukumkan mereka sebagai al-muqallid, maksudnya orang yang bertaklid di dalam permasalahan akidah. Dan kita telah bincangkan pada pengajian lalu bahawa orang yang bertaklid, pendapat yang muktamad di sisi ahli sunnah wal jamaah, bahawa mereka dihukumkan beriman dengan iman yang sah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadi satu dosa sekiranya mereka dikurniakan oleh Allah dengan kesihatan, dikurniakan oleh Allah dengan kemampuan kewangan, dan dikurniakan oleh Allah dengan tenaga, akal fikiran yang waras, yang mampu berfikir, tetapi mereka mengabaikan segala peluang tersebut dan tidak mempelajarinya daripada guru-guru yang muktabar. Jadi sekiranya kita tidak mempelajari kan dalil-dalil yang telah dinyatakan oleh ulama radhiyallahu taala anhum tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dihukumkan berdosa. Kan berdosa kerana meninggalkan pengajian dan tidak mempelajari ilmu yang telah diwarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ilmu tauhid. Jadi setelah kita membincangkan tingkatan umat Islam kan di dalam ilmu tauhid, maka kita berpindah kepada ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh sebagaimana telah kita bincangkan, kedudukan tertinggi bagi umat Islam di dalam ilmu fiqh digelar sebagai mujtahidun mutlaq. Dan mujtahid mutlaq yang masyhur di sisi ahli sunnah wal jamaah, di sisi umat Islam ialah seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa imam-imam yang lain. Jadi ulama menyatakan bahawa sampai kepada satu masa terdapat beberapa mazhab yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Setengah ulama mengatakan ada 11 mazhab yang digunakan di sisi umat Islam, tetapi sampai satu masa anak-anak murid mereka tidak menyambung pengajian tersebut, dan anak-anak murid mereka tidak berusaha menulis, menyusun, meringkaskan kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama. Maka 7 kan, daripada mazhab-mazhab yang masyhur tadi telah pupus kan, yang tinggal sehingga sampai kepada hari ini ialah 4 mazhab,
yang kita maklumlah, itu mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka oleh sebab itulah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan bahawa Al-Laits ibn Sa'ad ialah manusia yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi Imam Syafi'i berkata, ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Laits ibn Sa'ad telah disia-siakan oleh anak murid beliau. Maksudnya anak muridnya tadi tidak menulis, kan tidak mengajarkan semula, kan tidak mendidik generasi pelapis untuk meninggalkan, untuk mewarisi ilmu tersebut, maka ianya dipupus. Maksudnya tidak ada kita pada hari ini orang yang dikatakan berpegang dengan mazhab Laits bin Sa'ad. Tapi kita yang berada di Nusantara, kan kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada kita guru-guru yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Maka alhamdulillah kita di sini di Nusantara tadi berpegang kan dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i di dalam ilmu fiqh dia digelar sebagai mujtahidun mutlaq. Maksudnya orang yang berijtihad. Maksudnya bersungguh-sungguh menggunakan segala kemampuan yang ada pada dirinya untuk mengeluarkan hukum hakam kan daripada Al-Quran dan daripada hadis berdasarkan kaedah yang ada di dalam dirinya. Maka setelah kita maklum itulah kedudukan manusia yang tertinggi di dalam ilmu fiqh yang digelar sebagai mujtahid mutlaq, maka kita selain daripada orang yang bergelar mujtahid mutlaq, maka dia wajib mengikut imam-imam yang bergelar mujtahid mutlaq. Maksud setelah kita maklum bahawa umat Islam yang tidak mencapai keilmuannya di dalam ilmu fiqh sampai kepada kedudukan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka ulama ahli sunnah, ulama fiqh ahli sunnah dan ulama usul ahli sunnah wal jamaah, mereka menghukumkan bahawa wajib ke atas orang awam, wajib ke atas sesiapa saja yang tidak mencapai di dalam ilmu fiqhnya kepada martabat mujtahid mutlak, wajib ke atas mereka bertaklid dengan imam-imam yang telah sampai kepada maqam tersebut. Ini kerana kesusahan ataupun ketidakmampuan kan individu ataupun orang awam dari kalangan umat Islam untuk mengeluarkan sendiri hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis sebagaimana telah dicapai oleh imam-imam kan yang digelar sebagai mujtahid mutlak. Maka ulama usul kan radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menaskan dalam kitab-kitab mereka bahawa pintu ijtihad, maksudnya pintu untuk seseorang tadi menjadi mujtahid mutlak, pintu tersebut terbuka sehingga hari kiamat. Maksudnya sesiapa saja sekiranya sampai kepada maqam Imam Syafi'i ataupun sampai kepada kedudukan Imam Malik ataupun sampai kepada kedudukan Imam Abu Hanifah, mereka boleh mendakwa diri mereka sebagai mujtahid mutlak. Tetapi ulama berkata selepas hampir 500 tahun hijrah, maka tidak terdapat lagi manusia yang mempunyai kekuatan, kan, manusia yang mempunyai kecerdikan akal, manusia yang mempunyai akal yang amat tajam, kan, yang boleh membuat kaedah sendiri dalam memahami hukum syarak, tidak wujud lagi. Maka selepas daripada itu hampir tidak ada lagi dah manusia yang diistilahkan oleh ulama sebagai mujtahid mutlak. Jadi ulama berkata bukannya pintu berijtihad secara mutlak tadi ditutup, tetapi masalah yang berlaku ialah kelemahan umat Islam. Kan, kelemahan umat Islam dalam memahami ilmu agama, kan, betapa kurangnya semangat kan dalam mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala menyebabkan tidak wujud lagi mujtahid mutlak. Maka oleh sebab itu umat Islam yang ada pada hari ini, mereka wajib berpegang dengan salah satu daripada mazhab, kan, salah satu daripada mazhab yang empat. Dan ulama berkata tidak boleh kan kita keluar daripada mana-mana mazhab yang empat, kerana mazhab yang empat ni telah disusun, kan, telah dinyatakan rukun-rukun dan segala syarat-syarat, segala qaid, segala perincian di dalam mazhab tadi telah dinyatakan di dalam mazhab yang empat, kan, oleh ulama-ulama yang wujud di dalam setiap mazhab tersebut. Maka sekiranya kita solat kan dengan mazhab Syafi'i, kita akan mengetahui permasalahan solat tersebut secara menyeluruh, kan, dari segi sunatnya, sunat ab'adnya, sunat hayatnya, kan, rukun-rukun di dalam semayang, perkara yang membatalkan solat, semua diceritakan terperinci kerana ulama-ulama di dalam mazhab tersebut telah menyusun dan telah menulis kitab, telah menyatakan segala permasalahan itu secara terperinci. Adapun sekiranya kita berpegang dengan pendapat-pendapat di luar daripada empat mazhab tadi, maka ulama berkata dikhawatiri maklumat yang kita ambil daripada ulama-ulama di luar daripada empat mazhab tadi tidak sampai kepada kita secara sempurna. Kerana kita maklum mujtahid mutlak ramai, kan, lebih daripada 4 orang yang maklum tadi, tetapi buku-buku daripada mereka ataupun maklumat ilmu yang diwarisi daripada mereka kemungkinan tidak sampai kepada kita secara lengkap. Maka oleh sebab itu ulama menghukumkan wajib, kan, ke atas umat Islam berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab. Itu pembahagianlah umat Islam
berkaitan dengan ilmu fiqh. Maksudnya umat Islam dibahagikan kepada secara umumnya kepada mujtahid mutlak. Maksudnya manusia yang memahami kan ilmu agama dalam peringkat tertinggi, kan boleh mengeluarkan hukum hakam daripada Quran, hadis dan dengan kias, maka mereka tidak dibenarkan mengikut mana-mana imam yang lain. Bahkan mereka wajib mengeluarkan hukum hakam melalui ijtihad mereka sendiri. Adapun mana-mana umat Islam yang tidak sampai kepada maqam ijtihad mutlak, maka dia wajib mengikut mana-mana imam mazhab yang 4. Itu tingkatan umat Islam lah, maksudnya yang tertinggi, mujtahid mutlak, dan selain daripada itu wajib mengikut mereka. Adapun tingkatan umat Islam di dalam ilmu tasawuf. Jadi apabila kita membincangkan ilmu tasawuf, ulama tasawuf radhiyallahu ta'ala mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Maksud mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan tentang diri manusia, yang membincangkan tentang tingkatan di dalam ruh manusia. Maka mereka mengkaji ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Quran, maka mereka mendapati tingkatan nafsu ataupun tingkatan ruh manusia yang paling rendah ataupun yang paling bawah ialah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Maksud ulama tasawuf mengatakan, nafsu manusia yang paling rendah sekali kedudukannya ialah yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ammaratun bisu. Nafsu yang amat sangat menyuruh kepada kejahatan. Jadi ini tingkatan nafsu. Jadi ulama tasawuf mereka apabila membincangkan tentang nafsu ammarah bisu, mereka menyatakan sifat. Kan maksudnya sifat-sifat yang kita boleh lihat pada nafsu tersebut. Seperti contohnya sifat bakhil. Kan maksudnya amat sayang kepada hartanya, untuk mensedekahkan hartanya RM5 ataupun RM10 ataupun RM100, maka dia tidak akan melakukannya. Kan maksudnya amat berat ke atas sendiri bersedekah. Tapi itu sifat yang seterusnya lagi yang dinyatakan kan dalam nafsu ammarah tadi seperti sifat al-ghaflah, lalai. Kan maksudnya pemikirannya ataupun aktivitinya ataupun hatinya pagi, petang, siang dalam malam selama 24 jam lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tertipu dengan dunia, hanya berseronok dengan dunia. Itu sifat yang antara yang dinyatakan. Dan antara sifat lagi yang dinyatakan oleh ulama dalam permasalahan nafsu ammarah tadi ialah seperti sifat sombong, takabur. Kan maksud takabur ni menghina manusia. Kan maksudnya merendah-rendahkan manusia lain, menganggap diri inilah yang paling hebat daripada segala manusia yang lain. Jadi sekiranya kita tengok beberapa sifat kan seperti yang telah dinyatakan tadi ada pada diri kan mana-mana manusia, maka kita hendaklah menyedari bahawa sifat-sifat yang tidak baik tadi masih ada pada diri kita. Jadi apabila kita menyedari terdapat beberapa sifat yang tidak elok, kan sifat yang ulama nyatakan sebagai sifat-sifat mazmumah yang berada di dalam nafsu ammarah, maka menjadi kewajipan kan ke atas umat Islam, menjadi satu kewajipan fardu ain ke atas umat Islam untuk membersihkan dirinya daripada sifat-sifat tersebut. Maksudnya kita maklum kan sebagaimana fardu ain di dalam ilmu fiqh ialah menunaikan solat 5 waktu, kan menunaikan zakat, haji, umrah sebagainya. Tapi kita kena maklum ada juga kewajipan, kefarduan di dalam ilmu tasawuf. Maksudnya ilmu tasawuf apabila kita mempelajarinya, maka dia akan memberitahu kepada kita bahawa terdapat sifat-sifat yang digelar sebagai sifat-sifat mazmumah dalam diri manusia, yang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan sifat-sifat tersebut. Maka menjadi kewajipan, kan kewajipan atas setiap manusia untuk membersihkan dirinya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah berjaya manusia yang membersihkan dirinya. Maksudnya nak membersihkan rohnya di dalam, kan membersihkan dirinya daripada sifat-sifat jahat, kan daripada sifat-sifat mazmumah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan oleh ulama tadi, kan dan di dalam menerangkan tentang nafsu ammarah tadi. Jadi ini tingkatan nafsu yang paling rendah kan di dalam ilmu tasawuf, kan nafsu yang amat dikhawatiri, kan amat ditakuti. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan murkainya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menguji manusia kan dengan sifat-sifat tertentu agar dia membersihkan dalam sepanjang umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya di dunia. Jadi oleh sebab itulah imam-imam tasawuf kan seperti Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata sesiapa yang tidak mendalami ilmu tasawuf, maksudnya siapa yang tidak berusaha untuk membersihkan dirinya, siapa yang tidak berusaha untuk mencari guru, untuk mengajarkan kepadanya cara untuk membersihkan dirinya, maka Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, dikhawatiri orang tersebut akan mati
berkekalan melakukan dosa-dosa besar padahal dia tidak menyedarinya. Maksudnya sekarang ni kita ada beberapa dosa besar lah yang perlu kita faham. Kan ada dosa besar yang sahih seperti berzina, kan minum arak, mencuri. Tapi kita kena maklum ada juga dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati manusia. Ada juga dosa-dosa besar yang dipanggil dosa-dosa batin ataupun dosa-dosa di dalam hati manusia. Jadi selagi mana manusia duduk di dalam nafsu amarah, kan selagi mana dia duduk dalam nafsu yang paling rendah, kan yang dipenuhi dengan segala sifat-sifat mazmumah, maka ulama tasawuf mengatakan orang tersebut dikhawatiri meninggal dunia, kan dalam keadaan berterusan melakukan dosa besar. Maksudnya kita amat takut kan apabila kita nak mati, kita berkekalan membawa dosa besar. Kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mati kan dalam keimanan yang sempurna, mati dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selagi mana kita tidak mendalami ilmu tasawuf, kan selagi mana kita tidak mengambil ilmu tersebut daripada ahlinya, kan selagi mana kita tidak mengamalkan apa tuntutan yang perlu dibuat di dalam ilmu tasawuf, maka dikhawatiri seseorang tadi akan meninggal dunia, kan meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa batin, kan dengan dosa-dosa yang tidak dia bersihkan semasa di dunia, kan sepanjang tempoh masa Allah telah berikan dia umur 15 tahun, kan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tetapi dia tidak gunakan umur tersebut untuk membersihkan dirinya, maka dia satulah kerugian yang amat sangat kan kepada umat Islam. Itu firman yang pertama lah, maksudnya Allah Ta'ala menceritakan tentang nafsu yang paling rendah. Kemudian sebagaimana kita dah bincangkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang tingkatan seterusnya nafsu manusia dengan firman-Nya fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Lawamah bermaksud nafsu yang mencela dirinya, kan nafsu yang mencela tuannya apabila melakukan kesalahan. Cuma ulama berkata pada peringkat ini, kan setelah manusia beribadat dalam tempoh masa yang lama, kan dia akan merasakan bahawa diri ini tadi ada yang menegurnya. Kan apabila dia melakukan kesalahan, diri dia sendiri yang mengkritik dirinya. Cuma dalam keadaan tingkatan ini, manusia masih lagi tidak dapat menahan dirinya. Kan manusia masih lagi tak boleh menahan, menyekat, menghalang dirinya daripada melakukan dosa. Tapi dalam masa yang sama, dirinya mengkritik dirinya sendiri. Kan dirinya tadi dapat menyedari bahawa kesalahan tadi dilakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun manusia yang masih bergulung di dalam nafsu amarah, sekiranya dia melakukan dosa, dia tidak merasa takut. Kan sekiranya dia melakukan dosa, dia tidak merasa segan atau malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tingkatan kedua lah yang dikenali sebagai nafsu al-lawwamah. Tapi bila kita tengok satu sifat yang ulama nyatakan kan secara khusus kan bagi nafsu amarah ni, dia ada sifat ujub. Kan maksudnya orang yang berada di tingkatan nafsu lawamah ni, nafsu di tingkatan kedua ni, walaupun dia sudah kan berusaha untuk membersihkan dirinya, kan walaupun beberapa sifat-sifat yang mazmumah tadi telah berjaya dibersihkan, tetapi terzahir padanya satu sifat dia panggil al-ujub. Kan maksudnya dia selalu memandang kepada kesempurnaan dirinya. Kan dia sentiasa melihat kepada dirinya lebih baik daripada orang lain, ataupun dia sentiasa teringat-ingat kan tentang segala kebaikan yang telah dibuat, kan segala kejayaan hidupnya, segala kesempurnaannya, segala yang berkaitan dengan anak bini ni, keluarganya, kerjaannya, pekerjaannya. Dia akan sentiasa teringat dan terngiang-ngiang di dalam hatinya perkara-perkara sedemikian, kerana sifat ni masih ada. Kan sifat yang dipanggil sebagai al-ujub ni masih kekal bagi orang yang berada di dalam nafsu tingkatan kedua, iaitu nafsu lawamah. Jadi apabila kita mengetahui kan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kan manusia dengan nafsu amarah, dengan segala sifat-sifat yang mazmumah, jadi menjadi kewajipan ke atas umat Islam untuk membersihkan dirinya, kan membersihkan dirinya, memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengeluarkan dirinya daripada sifat-sifat yang mazmumah tersebut. Cuma persoalannya bagaimanakah cara? Kan bagaimanakah cara untuk kita tadi berusaha mengeluarkan diri kita daripada sifat-sifat yang dinyatakan tadi. Jadi sebagaimana kita maklum kan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak arahan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ni sekiranya kita baca, ada arahan mengarahkan manusia menunaikan solat. Kan ada arahan mengarahkan manusia menunaikan zakat. Ada arahan mengarahkan manusia berpuasa. Cuma ulama tasawuf radhiyallahu ta'ala anhum mereka berkata, ada satu arahan yang amat penting kan yang difokuskan di dalam ilmu tasawuf, iaitu beristighfar. Kan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bertasbih, hendaklah kamu menyucikan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita maklum arahan memohon ampun daripada Allah taala ialah untuk membersihkan diri. Jadi menjadi kewajipan ke atas umat Islam untuk beristighfar, kan memperbanyakkan istighfar setiap hari, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ni yang kita kena maklum, apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat, kan sebagaimana telah diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, kamu solatlah sebagaimana kamu lihat daku solat. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengkaji perbuatan sembahyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka solat kan sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi untuk beristighfar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daku beristighfar kan pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Dan setengah riwayat mengatakan hampir 100 kali. Jadi sekarang apabila Nabi diarahkan untuk beristighfar, maka kita yang sebagai umatnya, kita kenalah beristighfar, kan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita beristighfar tadi ialah untuk melaksanakan firman Allah Taala, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya telah berjayalah manusia yang membersihkan dirinya. Cuma kita kena tanya diri kita lah, mengapa kita membersihkan diri tadi? Kan mengapakah kita tadi wajib untuk membersihkan diri kita? Kerana nak membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam tingkatan nafsu amarah dan yang ada pada manusia di dalam tingkatan nafsu lawamah tadi. Jadi sekiranya kita memperbanyakkan istighfar, kan setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksudnya secara berterusan setiap hari sekurang-kurangnya 100, kan kita baca duduk, kan kita duduk menghadap kiblat, kan kita pegang tasbih memohon daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, kan sesungguhnya aku memohon ampun. Kita bacalah astagfirullahalazim, kan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kita memohon ampun secara bersungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah sesungguhnya Allah Taala sekiranya kita tadi memohon, kan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala sehari, kan sebulan, setahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, takkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Kan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat daripada hamba-Nya yang memohonnya, kan memohon ampun daripadanya. Dan ketahuilah apabila Allah Subhanahu wa taala tadi menerima taubat manusia, apabila manusia tadi telah diterima taubat, maka pada ketika itu ulama tasawuf radhiyallahu ta'ala anhu berkata, itulah pintu masuk kepada nafsu yang berada di tingkatan ketiga. Maksud dalam tasawuf dia memberitahu, kan peringkat pertama dia panggil sebagai nafsu amarah, kan setelah manusia tadi beribadat, kan semayang bertahun-tahun, kan berkemungkinan dengan rahmat, dengan berkat ibadat yang dia lakukan, dia akan meningkat kepada nafsu lawamah. Tapi dengan dia berterusan, kan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, meneruskan ibadat-ibadatnya, bersungguh-sungguh bertaubat memohon ampun daripada Allah, maka kita harapkan, kita amat mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepada kita taubat. Maksudnya mengurniakan kepada kita keampunan. Dan ulama berkata, apabila seseorang tadi dikurniakan keampunan ataupun dikurniakan dengan taubat, maka itu ialah pintu masuk kepada nafsu tingkatan yang ketiga yang dikenali sebagai nafsu mulhamah, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi pada ketika itu manusia tadi akan diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fujuraha, perkara-perkara yang jahat, wa taqwaha, dan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang menjadi kewajipan ke atas umat Islam untuk memohon ampun, memohon pengampunan, sentiasa beristighfar setiap hari, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita meyakini bahawa kita mempunyai dosa yang amat banyak. Dan kita meyakini bahawa sifat-sifat yang dinyatakan di dalam nafsu amarah tadi masih banyak pada diri kita. Dan ulama tasawuf berkata, bukanlah satu keagungan ataupun bukanlah satu kebanggaan ataupun bukanlah satu kemegahan apabila kita boleh melihat, kan jauh 1000 batu sekelip mata, ataupun kita boleh melihat ke langit, kan ataupun kita boleh melihat ke dasar laut. Tetapi yang menjadi perkara yang diambil kira di sisi ulama tasawuf ialah apabila seseorang tadi dapat melihat keaiban dirinya sendiri, apabila dia boleh menyedari dia masih mempunyai sifat jahat ini, kan apabila dia menyedari dia masih lagi mempunyai sifat-sifat mazmumah yang banyak di dalam dirinya. Kerana masalah manusia apabila dia tidak menyedari dia mempunyai sifat-sifat yang dicela di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah dia nak berusaha membersihkan? Kerana ramai orang merasakan dirinya baik, kan ramai orang merasakan dirinya tidak melakukan dosa.
Tetapi dikhawatiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada hati manusia. Jadi yang paling penting kan di sisi umat Islam ialah mengetahui keaiban dirinya. Kan adakah sifat cinta kepada dunia masih ada di dalam diriku? Adakah sifat sombong ni masih ada? Kan adakah sifat hasad dengki masih ada di dalam diriku? Kan adakah sifat marah, kan maksudnya yang mengikut nafsu syahwat tadi, adakah masih ada di dalam dirinya? Jadi sekiranya kita tadi diilhamkan oleh Allah, kan maksudnya kita diberi petunjuk, kamu masih lagi mempunyai sifat ini, kan kamu masih lagi mempunyai sifat ini, maka apabila kita mengetahui dengan bantuan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita masih lagi mempunyai keaiban yang amat banyak di dalam diri kita, kan kita masih lagi belum sempurna untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada itu kita akan berusaha kan untuk membersihkan diri kita. Cuma sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya telah berjayalah manusia membersihkan dirinya. Maka ulama yang mensyarahkan tazakka, dia kata dengan membaca istighfar. Dengan memperbanyakkan membaca istighfar, dan Nabi Muhammad SAW membaca istighfar tadi sebanyak 100 kali setiap hari secara berterusan. Jadi kita setelah manusia tadi diterima taubat, kan apabila Allah Taala menerima taubatnya, maka pada ketika itu dia akan meningkatkan daripada nafsu lawamah tadi akan masuk kepada nafsu mulhamah. Dan pada ketika itu dia akan pada ketika berada di tingkatan inilah manusia tadi akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa sifat-sifat yang mulia, kan dengan beberapa sifat-sifat mahmudah yang insya-Allah sekiranya ada kelapangan kita akan bincangkanlah pada pengajian-pengajian yang akan datang. Jadi untuk makluman kita ataupun perkongsian maklumat kita pada hari ini bahawa adalah menjadi satu kewajipan ke atas semua umat Islam untuk mengamalkan ketiga-tiga fardu ain. Kan sebab ada pun ilmu tauhid, kan sebab ramai daripada kita telah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengetahui Allah Taala bersifat dengan kudrat, kan mengetahui Allah Taala tadi bersifat dengan iradat, ilmu dan sebagainya. Dan di dalam ilmu fiqh juga, kan ramai dari kalangan umat Islam telah mengetahui kan tentang rukun-rukun semayang, kan tentang kefarduan zakat dan sebagainya. Tetapi yang perlu juga difahami oleh umat Islam ialah kepentingan ilmu tasawuf. Maksudnya apakah yang nak dicapai di dalam ilmu tasawuf tersebut. Maksudnya dalam ilmu tasawuf dia membincangkan tentang tingkatan ruh manusia. Kan tingkatan nafsu manusia tadi dibahagikan kepada 7 peringkat. Jadi untuk menaikkan diri kita daripada satu tingkatan kan kepada satu tingkatan yang lain, maka Allah Taala menyatakan langkah pertama kan untuk kita membersihkan roh kita, kan agar kita dapat mengeluarkan diri kita daripada nafsu amarah tadi ialah dengan tazakka. Lalu Allah Taala menghukumkan aflaha man tazakka, sesungguhnya telah berjayalah manusia membersihkan dirinya. Cuma sekarang ni kita nak bincang cara tu, kan cara untuk membersihkan diri tu macam mana. Maka Nabi SAW sendiri melakukannya. Kan Nabi mengajar kepada umatnya, hendaklah kamu membersihkan diri kamu dengan membaca istighfar, dengan membaca astaghfirullahalazim. Cuma sebagai satu maklumat tambahan, kan apabila kita mempelajari ilmu fiqh, kan sekiranya kita solat subuh, kan solat fardu subuh, kan ataupun solat fardu asar, maka sekiranya sesuatu ibadat yang fardu, kan sesuatu ibadat yang wajib, tetapi kita niatkan sebagai ibadat yang sunat, maka ulama fiqh mengatakan solat subuh kamu tadi tidak sah, ataupun solat zuhur yang kamu lakukan tadi tidak sah, kerana solat zuhur menjadi kefarduan kan ke atas kamu. Tetapi mengapakah kamu beriktikad yang solat zuhur yang kamu lakukan tadi sebagai sunat? Jadi sekiranya ada sesuatu kefarduan yang kita niatkan sebagai sunat secara tersalah, maka ulama radhiyallahu ta'ala anhum menghukumkan ibadat tadi tidak sah. Jadi begitulah dengan istighfar yang nak kita amalkan tadi. Apabila Allah Ta'ala mengarahkan kepada manusia istighfar, maka hendaklah kita beriktikad dalam diri kita bahawa daku mempunyai dosa yang amat banyak. Kan daku mempunyai dosa yang daku sedar dan dosa-dosa yang tidak daku sedari. Maka hukum beristighfar, kan hukum memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah wajib. Maksudnya menjadi kewajipan ke atas umat manusia bertaubat. Kan menjadi kewajipan ke atas umat manusia memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi kewajipan ke atas umat Islam beristighfar, kan setiap hari memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekiranya kita baca istighfar tersebut dalam i'tiqad bahawa diri kita amat hina, kan bahawa diri kita tadi amat berdosa, bahawa diri kita tadi amat memerlukan kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menerima taubat tersebut. Tapi sekiranya kita tadi melakukan ibadat yang fardu,
Kan kita dah bincangkan bahawa memohon ampun daripada Allah Ta'ala adalah satu kefarduan. Kan wajib ke atas kita memohon ampun daripada Allah. Tetapi sekiranya kita bertaubat, kan dalam keadaan sambil lewu, kan ataupun kita bertaubat, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan menyatakan bahawa, ataupun dengan kita beriktikad bahawa memohon ampun ataupun membaca istighfar, bertaubat setiap hari kita hukumkan sebagai sunat. Maka ulama radhiyallahu ta'ala berkata, ketahuilah bahawa istighfar kamu tadi tidak sah. Kan kerana istighfar di sisi kita yang berdosa ni, di sisi kita yang masih mempunyai aib di dalam diri kita, istighfar hukumnya wajib. Dan kita wajib beristighfar. Tetapi bagaimanakah istighfar yang wajib kamu niatkan sebagai istighfar, sebagai satu ibadat yang sunat? Sebagaimana solat fardu zuhur yang wajib, apabila kamu niatkannya sebagai sunat, maka solat fardu zuhur tadi tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka begitulah juga istighfar. Apabila kita nak memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mesti beriktikad bahawa menjadi kewajipan ke atas diriku untuk memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi kewajipan kan ke atas diriku sebagaimana aku wajib semayang, kan sebagaimana aku wajib menunaikan zakat, sebagaimana aku wajib pergi haji, umrah dan sebagainya. Maka kita kena beriktikad juga di dalam diri kita bahawa memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah satu kewajipan. Dan kita kena mohon tadi bersungguh-sungguh, kan bersungguh-sungguh, dan kita tak tahu berapa lama Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menerima taubat kita tadi. Tambah ada setahun, kan 20 tahun, 30 tahun, tetapi yakinlah kan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerima taubat mana-mana manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menunjukkan jalan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membimbingnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menjadi kemestian, kan menjadi kewajipan ke atas kita umat Islam tadi ialah memulakan dengan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya kita telah memohon ampun, kan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mensia-siakan hamba-Nya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat mencintai hamba-Nya yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mohonlah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menerima kan kita untuk menjadi hamba-Nya. Kerana bertaubat, kan memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beristighfar kan setiap hari dengan i'tiqad bahawa istighfar tadi wajib kan untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kita kena mengetahui dan kita kena beriktikad bahawa perkara tersebut wajib, kan menjadi kewajipan ke atas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menaskan di dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, kan sesungguhnya telah berjayalah manusia membersihkan dirinya, wa zakara asma rabbih fasalla, dan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan solat, lalu solat. Jadi sebagai penutupnya kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menggolongkan kita dari kalangan umat yang bertaubat, kan dari kalangan umat yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menerima kan taubat kita kan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan sambunglah pengajian pada masa-masa yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.